Ketola segi ialah sejenis pokok yang memanjat dan menjala dari keluarga Cucurbitaceae dan ditanam untuk pasaran domestik. Batangnya bersegi lima dan mempunyai bulu-bulu halus. Daunnya berbentuk oval berwarna hijau, mempunyai permukaan yang kasar berukuran 15 hingga 17 cm panjang dan 19 hingga 23 cm lebar. Buahnya panjang berukuran 35 hingga 40 cm dan bergaris pusat 5 hingga 6 cm. Kelantan, Johor, Pahang dan Perak merupakan kawasan utama penanaman ketola segi di Malaysia. Tanaman ini dipercayai berasal dari India dan merupakan tumbuhan jenis memanjat dan menjala pada sokongan pancang kayu atau junjung. Pengendalian untuk pemasaran atau juga dikenali sebagai pengendalian lepas tuai merupakan satu rantaian aktiviti penyediaan, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasil pertanian dari ia mulai dituai sehinggalah sampai ke pengguna. Secara umumnya, pengendalian untuk pemasaran hasil tanaman ketola akan melibatkan aktiviti penuaian, pengendalian di ladang, pengendalian di rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan yang melibatkan aktiviti pemilihan, pembersihan dan rawatan, penggradan, pembungkusan, pelebelan, penyimpanan sementara dan pengangkutan ke pasaran. Selain itu, kematangan ketola boleh dikenal pasti melalui indeks kematangan berpandukan perubahan fizikal dan warna. Bagi ketola, indeks kematangan dibahagikan kepada 3 peringkat seperti berikut. Penuaian mestilah dilakukan dengan cermat kerana kecederaan pada sayur ketola semasa dituai akan mengakibatkan buah menjadi rosak dan tidak dapat dipasarkan. Waktu yang disyorkan untuk penuaian adalah pada awal pagi atau petang. Untuk menuai, gunakan sarung tangan bagi mengelakkan buah dari tercedera. Sayur ketola dituai dengan memotong tangkai menggunakan gunting yang tajam tanpa merosakkan kulit. Tangkai ketola dipotong tidak kurang daripada 2 ke 3 cm panjang dari pangkal sayur. Pemilihan dan pengasingan di peringkat ladang perlu dilakukan bagi memastikan hanya sayur ketola yang baik dan memenuhi spesifikasi pasaran sahaja dibawa ke rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan. Ketola segi yang dikumpulkan di tempat teduh akan diasingkan mengikut tahap kualiti dan varieti sebelum disusun ke dalam bekas-bekas yang sesuai. Ketola yang mengalami kerosakan mekanikal, rosak, cacat bentuk yang keterlaluan dan tidak segar, terlalu kotor diasingkan untuk dimusnahkan atau dirawat. Pengangkutan keluar dari ladang perlu dilakukan dengan cepat untuk mengelakkan ketola segi daripada terdedah terlalu lama pada keadaan persekitaran yang ada kalanya terlalu panas dan terlalu lembap. Jenis kenderaan yang digunakan juga perlu sesuai dengan jarak pasaran dan jumlah barang yang dikendalikan. Pusat pengumpulan atau juga dikenali sebagai rumah pembungkusan atau sebuah pusat yang menjalankan aktiviti-aktiviti nilai tambah iaitu value added terhadap hasil pertanian melalui proses pemilihan, pembersihan, penggradan, pembungkusan, pelebelan, penyimpanan sementara dan pengedaran bagi memenuhi spesifikasi dan kehendak pasaran. Ketola segi yang diterima dari ladang perlu diperiksa bagi memastikan kuantiti dan kualiti memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Catatan rekod penerimaan seperti varieti, nama pembekal, tahap kematangan, kualiti, kuantiti, saiz dan grade hasil dicatatkan bagi tujuan pengesanan dan pembekalan. Pemunggahan di pusat pengumpulan dilakukan dengan berhati-hati. Elakkan dari menghempas bakul dan tempatkan buah di tempat yang teduh. Ketola yang diterima seterusnya perlu dipilih dan diasingkan mengikut tahap kualiti yang dikehendaki pasaran. Pemilihan dan pengasingan dibuat mengikut kriteria seperti terlalu muda atau tidak matang,
rosak mekanikal, kerosakan, kecacatan terlampau dan tidak segar. Tujuan pembersihan dan perapian untuk membuang bahagian sayur yang boleh mengakibatkan kecederaan kepada buah lain selain kelihatan lebih kemas dan menarik dalam bungkusan. Tangkai ketolak perlu dipotong dan tinggalkan minimum 2 cm. Keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu digrade mengikut kehendak peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, iaitu penggradean, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian tahun 2008 di bawah Akta 141 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau dikenali sebagai Peraturan GPL. Di bawah Peraturan GPL, penggradean hasil pertanian dikelaskan kepada 3 grade, iaitu Premium, Grade 1 dan Grade 2. Bagi pasaran tempatan, kualiti terbaik ketolak segi ialah buah yang cukup matang, segar, bersih dan bebas daripada sebarang kecacatan dan juga kerosakan fizikal. Sementara kualiti yang diterima di pasaran pula ialah buah cukup matang, segar, bersih, terdapat kecacatan minimum dan agak bebas daripada kerosakan fizikal. Manakala kualiti yang tidak dikehendaki di pasaran pula ialah buah tidak cukup matang, tidak segar, foto dan terdapat kecacatan bentuk dan rupa yang teruk. Kerosakan disebabkan oleh haiwan perosak, penyakit dan kecederaan mekanikal yang menjejaskan jangka hayat pemakanan dan kualiti. Pengelasan saiz ditentukan oleh berat dalam unit kilogram seperti yang dapat dilihat melalui jadual berikut. Peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu penggradean, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian tahun 2008 atau Peraturan GPL mewajibkan setiap keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu dibungkus. Pembungkusan yang betul akan memudahkan pengendalian dan mengawal daripada kecederaan mekanikal yang menyebabkan penurunan kualiti. Penggunaan bekas yang sesuai diperlukan supaya dapat memberi perlindungan yang optimum daripada kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan. Dalam konteks ini, pembungkusan yang sesuai digunakan adalah bekas ulang pakai bermuatan tidak melebihi 30 kg bagi pembungkusan pukal, manakala bagi pembungkusan runcit pula menggunakan beg plastik. Seterusnya, ketolak segi yang telah dibungkus dengan baik hendaklah dilabelkan bagi mematuhi kehendak di bawah peraturan GPL yang mana sesuatu hasil pertanian untuk jualan mestilah disertai dengan label yang mengandungi maklumat seperti berikut. Ketolak segi kadangkala disimpan sementara sebelum diangkut atau diedarkan ke pasaran. Penyimpanan sementara diperlukan kerana ketolak segi tidak dapat diedarkan dengan segera kerana masalah teknikal dan logistik, memenuhi kuantiti konsignen yang mencukupi, hasil ketolak segi yang berlebihan daripada permintaan pada hari tersebut serta mengawal kedudukan harga di pasaran. Bagi mengekalkan kualiti dan juga memanjangkan jangka hayat, ketolak segi boleh disimpan pada suhu 10 hingga 12 darjah Celsius dengan kadar kelembapan relatif 90 hingga 95%. Pengangkutan atau logistik merupakan perkara terpenting bagi memastikan komoditi yang sampai ke destinasi kekal berkualiti sebagaimana yang diperlukan pasaran. Lori biasa digunakan untuk hantaran jarak dekat. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah dibungkus sama ada menggunakan bakul, kotak atau jaring perlu disusun dengan rapi
bertujuan untuk mengurangkan pergerakan atau gegaran sewaktu perjalanan yang boleh menjejaskan kualiti. Pastikan juga pengudaraan di atas kenderaan mencukupi untuk mengurangkan suhu. Perjalanan di waktu malam juga digalakkan kerana cuaca sejuk pada waktu tersebut. Ketola segi sering digunakan di dalam masakan hidangan seharian seperti masak tumis, masak air ataupun sayur campur. Walaupun rasanya agak pahit, tetapi ramai tidak tahu ketola segi ini sebenarnya mempunyai banyak khasiat kesihatan, iaitu pembersihan darah, penyembuhan penyakit kuning serta bermanfaat untuk pesakit kencing manis. Di Malaysia, tanaman ketola diusahakan seluas 1083.95 hektar dengan pengeluaran hasil sebanyak 15,410.37 metrik tan telah direkodkan pada tahun 2020. Penanaman ketola segi telah menjadi pilihan petani kerana ia mampu memberikan pulangan yang tinggi iaitu sebanyak RM22,000 setahun dengan 2 kali musim penanaman, melibatkan 11,000 pokok sehektar pada jarak tanaman 0.9 kali 0.9 meter. Ketola segi mempunyai permintaan di Malaysia di mana setiap penduduk Malaysia menggunakan komoditi ini sebanyak 0.59 kg per kapita setahun. Harga ladang bagi komoditi ini adalah di antara RM1.80 hingga RM2.20 per kilogram dari tahun 2014 hingga 2020. Manakala harga borong adalah di antara RM2.85 hingga RM3.35 per kilogram dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Di peringkat runcit pula, harga adalah di antara RM4.30 hingga RM5.15 per kilogram dari tahun 2014 hingga tahun 2020.